Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehadirat junjungan kita, kekasih kita dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam ke atasnya. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Dan kepada roh ayah-ayah dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul. Wabil khusus, dan kita khususkan kepada pengarang kitab kita, iaitu Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Omar Yusuf, dengan dihadiahkan bacaan Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi wassalatu wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, dapat kita berhimpun pada malam ini untuk sama-sama kita menuntut akan ilmu agama Allah, yang dengan tuntutan inilah menjadi mahar untuk Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab pengajian kita, iaitulah kitab Risalatul Tauhid. Kita sambung kat mana? Mukaddimah apa? Bismillahirrahmanirrahim tu dah habis ke belum? Belum? Belum mula? Bismillah tu dah ke belum? Dia ke baru setengah? Bismi je? Oh, bismi je. Teruknya. Bismi je hari tu saya. Oh, saya teruk bukan tuan-tuan. Bismi je. Kita betul. Baik. Kita sambung lah. Syarah kita pada bismillah ni lah. Jadi pengarang kitab menulis kalimah bismillahirrahmanirrahim, beramal dengan hadis Nabi, kullu nafsin zat sila ayat lah. Kullu amrin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Atau kama qala, mafhum hadis, kullu amrin, setiap pekerjaan, zibalin, yang mempunyai cita-cita yang baik. Setiap sesuatu urusan, kalau urusan tu ada kebaikan padanya, makna kebaikan kita hurai dah hari tu, iaitu mesti ada dua benda. Satu, dia ada manfaat.
satu dia ada faedah, ada manfaat dan ada faedah, maka benda tu masuk dalam perkara yang baik. Yang baik yang disuruh. Yang baik ni boleh jadi dua, sama ada yang wajib mahupun yang sunat. Baik, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tapi perkara tu baik dah, tapi dia buat dengan tidak memulakannya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajzam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Kalau tak, walaupun perkara tu perkara baik dah, tapi dia tak mula dengan baca bismillah, maka kata Nabi aqta, terputus ataupun terpotong. Maksud putus atau potong di sini maknanya terputus barakahnya, keberkatan tu tak ada. Berkat tu tak ada. Dia kadang-kadang kerja memang jadi, kan? Kita tak baca bismillah pun jadi kerja kita buat tu. Tapi dia tak ada berkat. Naik motor tak baca bismillah memang sampai, tak accident apa elok je, kan? Betul, tetapi tak ada berkat. Jadi apa soalannya? Kalau macam tu sama je lah, dia kata. Tak sama dah. Kenapa nak kena ada berkat? Apa makna berkat? Makna berkat ziyadatul khair. Apa maksud ziyadatul khair? Bertambah-tambah kebajikan. Kebaikan tu akan meningkat. Itu tandanya barakah, berkat. Beza kita orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir asal jadi sudah. Kita orang Islam memang nak buat bagi jadi, tapi biar jadi tu dengan berkat. Barulah jadi tu bukan jadi saja, boleh pahala. Bila dah boleh pahala, Allah terima jadi ibadat. Kan? Kemudian bertambah-tambah kebaikan. Bila Allah terima, Allah turunkan lagi rahmat, keberkatan dan kebaikannya kepada kita. Contoh, memanglah naik motor, dia kata baca tak baca sama, kan? Tu pada dia. Betul, memang sampai. Tapi dengan baca bismillah tu kita naik motor, bukan naik motor saja, maknanya apa-apalah yang benda baik kita baca bismillah, maka jadi berkat. Kalau contoh naik motor tadi dengan baca bismillah, berkatnya Allah mudahkan perjalanan tu. Kadang-kadang walaupun kenderaan dia kenderaan lama, motor jenis lama, kan? Tapi elok, tak ada sangkut apa. Orang lain beli motor baru, sadai pergi jalan, kena tolak, kan? Jam plug ke apa ke tak tahulah, kan? Tapi kita elok, motor lama. Lepas tu pula jarum minyak tu mati dah. Lepas tu tak ingat pula buh minyak. Elok sampai surau baru mampus. Mati. Tadi elok je tadi. Ada kadang-kadang tu namanya barakah. Itu sebab tu kita nak buat satu-satu benda biar dengan berkat. Cara dia dengan mengamalkan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kupas dah. Katanya lah kita dah kupas bismillah, habis dah insya-Allah. Kita nak sambung ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 3 sekalilah terus, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik, nama Allah ialah disebut sebagai lafzul jalalah. Nama Allah tu, alif lam lam ha tu disebut sebagai lafzul jalalah. Cara bacanya mesti dengan isti'la. Bacaan dia tu, makna macam mana isti'la'nya tu? Dia baca dengan baca tebal, Allah itu. Bukan Allah, tak mau lepeh gitu. Allah dikembungkan mulut, Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai dengung alif. Tak mau. Allah. Jaga-jaga. Bahagian luar semayang ni tak ada apa sangat, tapi yang dalam semayang, kalau takbir intiqalat tak sampailah membatalkan solat. Tapi kalau takbiratul ihram boleh membatalkan solat sekiranya bacaannya tidak betul, kan? Jadi jaga tu. Allah. Nak panjang bahagian wah. Jangan panjang. Allah gitu. Baik. Tapi kalau dibaca dengan nipis, maknanya huruf sebelum dia tu berbaris bawah kasrah, maka dibaca dengan istifal, yakni nipis. Contoh bismillah. Tu nipis lah gitu. Baik. Jadi sebab tu disebut sebagai lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung, lafaz yang paling mulia.
Disebut juga dengan namanya Ismul A'zam, nama yang paling besar, nama yang paling hebat. Lepas tu ada orang kata zikir Allah tak ada faedah. Biul ke benda? Ada kata hati-hati tuan-tuan, hari ni pakai kopiah agak cakap kan, title doktor agak tu kan. Tapi dia boleh kata zikir Allah tak ada faedah. Budak kecil boleh jawab soalan gitu kan. Ada pula sebut nama Allah tak ada faedah. Yang tak ada faedah ni sebut nama dia pun tak ada faedah. Sebut nama Allah Ismul A'zam, nama paling agung, nama paling besar, takkan tak ada faedah sebut. Nama Tuhan kan nama makhluk kan. Nama YB kadang-kadang kalau sebut ada faedah. Sebut dapat duit bantuan. Ada sebut dapat projek. Nampak? Mana kata tu nama orang pun kadang-kadang boleh gak ambil faedah. Dan nama Tuhan takkan tak ada faedah kan. Pencipta alam. Gitu. Mudah ke? Aduh. Baik. Jadi itu maknanya nama Allah. Jadi nama Allah ni kata ulama khas pada nama dan khas pada makna. Khas pada nama dan khas pada makna. Maksudnya macam mana tu? Baik, namanya itu, nama Allah itu khas. Maksud khas, tak ada siapa boleh memakai nama Allah selain daripada Allah. Hanya Allah saja yang bernama Allah. Tak boleh nak boh kat tang lain. Macam kita sebut ni lah. Allah itu God, Allah itu Tuhan. Tetapi perkataan Allah tu, perkataan tu, lafaznya tu, perkataan Allah tu tak boleh kita samakan dengan perkataan God ataupun Tuhan. Dibuat sama dengan tu tak boleh. Tapi Allah memanglah God, Allah memanglah Tuhan. Itu betul. Tapi bagi sama makna tak boleh. Jadi kalau sama makna, sekali dia tukar dalam Bible. Dalam Bible tulis God, God. Lepas tu dia kata perkataan yang sama dengan God ni Allah, dia pun buat Allah. Itu tak kena. Sebab God, apa nama God tu disebut sebagai Ismul Jinsi, God, Tuhan. Itulah. Itu disebut gelarannya itu sebagai Ismul Jinsi. Ismul Jinsi artinya nama bagi jenis. Macam kita ni manusia. Manusia tu nama tak? Tapi nama jenis. Jenis kita jenis manusia. Panggillah manusia. Dia ada makhluk lain lagi, jenis malaikat, jenis apa, jin. Jadi jenis tu nama yang umum. Bila sebut manusia, semua itu. Tapi bagi nama Allah tu, alif lam lam ha tu, dia bukan Ismul Jinsi. Dia Ismul Khas, nama yang khas. Ataupun juga disebut Ismul Zat, nama bagi zat. Zat siapa? Zat Allah, diri Allah. Mana nama tu khusus, khas untuk Allah je. Contoh, kalau sebut manusia, semua sekali lah kita. Tapi kalau sebut Syakir, saya seorang lah. Kan ada Syakir lain sini. Tak ada, saya seorang tak. Tapi sinilah kat luar ramai lagi. Jadi begitulah. Bila sebut Tuhan, umum. Topekong pun orang panggil Tuhan, matahari orang panggil Tuhan, dewa orang panggil Tuhan. Tu umum Tuhan tu. Tapi bila sebut Allah, tak ada Tuhan lain dah. Allah tu saja sebenar-benar Tuhan. Ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ada pun yang lain yang ngaku-ngakukan orang akan katanya Tuhan. Orang kata dewa tu Tuhan apa semua, disebut sebagai ma'budun bil batil. Dia disembah, memang orang sembah dia, tapi batil. Batil maknanya tak betul. Sembahan tu tak benar. Sebab tu kadang-kadang kita baca kitab-kitab lama, dia terjemah apa dia? Kita baca la ilaha illallah, dia terjemah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Berhak tu. Maknanya yang berhak disembah hanya Allah. Yang lain yang disembah-sembah ni tidak berhak. Memang orang sembah tapi tak berhak. Ngaku-ngaku je lah. Ngakulah Jesus tu Tuhan, ngaku-ngaku je lah dewa tu Tuhan, tapi hakikat tidak berhak. Tidak berhak disembah. Kenapa? Maksud tak berhak tu maksudnya macam mana? Tak layak disembah. Kenapa tak layak disembah? Sebab dia bukan Tuhan. Nak sembah apa? Patung bukan boleh gerak. Lalat duduk kat hidung tak boleh tepih. Kok mana jadi Tuhannya? Macam mana dia nak bagi kita rezeki? Dia pun orang tolong kopek buah limau buah depan dia.
Ada Tuhan. Ada Tuhan. Kita dapat makan tak ni? Dia bagi makan ke Tuhan? La ilaha illallah. Itu kata tak berhak tu. Bukan kita memperendahkan agama lain. Ni bukan menghina, bukan memperlekeh, tapi menegakkan yang hak, menjatuhkan yang batil. Nak menunjukkan kebenaran dan menidakkan benda yang salah. Tapi hari ni dia jadi lain. Konon-konon hidup harmoni bagai apa semua. Sampaikan tak boleh membandingkan agama. Habis yang Nabi buat tu, kerja tu apa dia? Kerja Nabi buat tu, itulah kerjanya. Sebab tu kalau Nabi lahir-lahir, Nabi cuma kata Allahu Rabbi, nescaya Abu Jahal, Abu Lahab, dia tak marah kat Nabi. Dia tak marah kat Nabi. Sebab apa? Sebab kalau kita buka kitab sirah, Abu Jahal, Abu Lahab pun percaya dengan Allah. Malah kadang-kadang mereka bersumpah, mereka sebut wallahi, dia kata, demi Allah. Dia sebut nama Allah. Dalil orang zaman dulu sebelum Nabi lahir pun sudah ada orang cakap apa? Kenal Allah ataupun dah tahu Allah ni. Nama ayah Nabi Abdullah. Sedangkan Nabi tak lahir lagi. Macam mana ayah Nabi boleh nama Abdullah? Hamba Allah. Makna nak ceritanya dulu memang tahu dah Allah tu. Tetapi yang jadi menyebabkan mereka ni kafir di sisi Allah sebab mereka syirik. Syirik tu apa? Kongsi. Allah diletakkan sama dengan Al-Lata, Al-Uzza dan Manna, dan juga berhala-berhala yang lain. Disamakan. Kalau Kristian pula, dia kata Allah tu di langit, anak Allah Jesus turun kat bumi pula dah. Mak dia Maryam pula dah. Tu Trinity. Kan? Jadi tak betul. Nampak? Jadi biar kita faham, kita kenal. Jadi kalau soalannya sebut hanya Allahu Rabbi, depa kuat kafir tak marahlah. Nabi kata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Betul dah, depa pun pegang macam tu juga. Tapi depa syirikkan Allah. Tiba-tiba Nabi bawa satu ayat yang menggegarkan dunia Arab waktu tu, iaitu kalimah la ilah. Apa makna la ilah? Itu namanya nafi. Lam tu la tu la nafi. Tidak ada penafian, tolak, rad. Ilah apa dia? Tuhan. Ilah tu ismul jinsi tu. Ilah tu God. Ilah tu Tuhan. Ilah tu. Jadi la ilah, tak ada God, tak ada Tuhan, tak ada ilah. Semua tolak habis semua. Tak kira Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat ke apa ke, boh lah apa pun, tolak habis. La ilah. Kemudian barulah dia bawa kalimah isbat. Illallah. Illa tu maknanya kecuali atau melainkan. Maknanya menetapkan, kan? Iaitu hanya Allah sahaja sebagai Tuhan. Jadi orang kafir jahiliah, dia pegang Allah Tuhan, Al-Lata Tuhan, Al-Uzza Tuhan, Al-Manna Tuhan. Datang Nabi, tolak habis Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manna ni, semua berhala, tolak habis. La ilah. Yang tinggal illallah, hanya Allah sebagai Tuhan. Situ yang mereka marah tu. Tu orang kafir jahiliah masa tu marah. Marah sebab Nabi menolak yang lain, mengekalkan yang satu saja, iaitu Allah. Sama lah sampai ke hari ni, kita tak boleh mengiyakan agama lain. Bila sebut la ilah, tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Dalam arti kata lain, tak ada agama lain melainkan hanya agama Allah. Bila tak ada agama lain, tak bolehlah ra'i. Ra'i tu apa jadah? Kalau ra'i apa nama, sambut saja pun boleh jadi haram. Ini ra'i cuci kuil, lagi jam. Itu saya kata, baik mu cuci lembu pada cuci kuil. Cuci lembu tak haram. Nampak? Mandikan lembu tu dengan shampoo, tak apa. Tak jadi haram pun. Tapi sampai ke cuci kuil tak jadi. Habis rosaklah, hukumnya haram. Kalau dia buat dalam keadaan tidak sedar, wajib bertaubat. Kan? Betulkan balik. Tapi kalau buat dalam keadaan sedar, dia tahu itu haram dan boleh rosak akidah, dia sengaja tak buat, pecah akidah dia, boleh jadi kufur. Terkeluar dia daripada Islam, dan wajib dia taubat semula dan mengucap balik 2 kalimah syahadah. Jangan buat main benda-benda macam ni. Dan hari ni orang macam itulah dia masalah dia. Ustaz,
Kami bukan buat benda jahat, kami cuma buat benda baik. Kami nak tolong menolong, kata. Kan? Lepas tu Allah sebut dalam Quran, wa idza qila lahum la tusidu fil ardi. Dan apabila kamu kata pada mereka, janganlah kamu buat rosak, jangan kamu buat fasad, jangan kamu merosak. Rosak di sini kata ulama, maksudnya merosakkan agama. Jangan kamu rosakkan agama kamu. Depa jawab dia, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanya orang-orang yang buat baik, dia kata. Dia tak ngaku. Dia kata dia buat benda baik. Mana benda baik tu? Tolong menolong. Situ tak kena. Walaupun zahirnya pada pandangan umum itu nampak baik, tapi tidak baik pada pandangan Allah. Lepas tu kita nak betulkan mentaliti masyarakat. Baik-baik ni dia ada dua jenis baik. Satu baik yang dipandang manusia umum, satu lagi baik yang dipandang Allah. Kadang-kadang dua-dua ni sama, kadang-kadang tak sama. Sama tak ada masalah lah, yang tak sama tu masalah. Kadang-kadang ada pada pandangan manusia ia baik, tapi pada pandangan Allah dia tak baik. Contoh tadi lah, kami tolong menolong, cuci kuil, nampak baik pada pandangan manusia umum. Pada pandangan Allah itu tidak baik. Kenapa tak baik? Kamu telah meraihkan agama lain. Bila meraihkan agama lain, bermakna kamu meraihkan Tuhan yang lain daripada Allah. Bila meraihkan Tuhan yang lain daripada Allah, maka terbatallah kalimah la ilaha illallah. Rosaklah, kan? Ada juga kadang-kadang pada pandangan manusia umum tak baik. Pandangan manusia umum kata benda tu jahat, tapi pada pandangan Allah itu baik. Contohnya apa? Hure. Hudud. Takut nak sebut tu. Hudud. Mana? Hudud ni orang kata jahatnya. Potong tangan dia kata. Potong kuku tak boleh ke? Kata. Kata kejam lah, macam-macam lah. Orang duk kutuk, duk kata. Pada pandangan manusia umum nampak macam jahat lah potong tangan orang. Tapi pada pandangan Allah, tilka hududullah. Allah kata, ini hukum aku. Bila hukum aku, maksud Allah, suka hati aku lah. Aku nak suruh potong tangan ke potong apa, mujur Allah kata potong tangan. Kalau potong kepala, nah, itu hak Allah. Kita Allah yang punya. Tapi dah, dia hari ni manusia, bila dia berjaya, dia nampak dia punya. Kereta dia punya, rumah dia punya, sampai semua serba-serbi dia nampak tu dia punya. Tangan kaki dia punya. Dia tak sedar tu bahawa dia tu tak ada apa. Kan? Tak ada apa. Dalil bukti kita tak ada apa, kita lahir keluar daripada bumi ni, atau keluar daripada perut mak kita masa kita lahir dulu baby. Apa yang ada pada kita? Nah, siapa sini masa wek keluar perut mak dia dulu ada RM5 dalam tangan? Tak kata RM5, 5 sen pun tak ada. Tak payah kata 5 sen, sehelai benang pun tak lekat atas kulit kita, keluar tu bogel terang-tang-tang. Tak payah kata kita yang duduk taman impian ni, agung keluar bogel. Nampak bukan kita hina dia, tapi nak tunjukkan tu hakikat kita sebagai manusia. Siapa pun kita, itulah diri kita, supaya kita kenal siapa kita. Nah, sebab tu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, barulah dia kenal Tuhan dia. Masuk kenal diri mana? Baru nampak ni diri ni lemah, aku ni bodoh, apa pun tak ada, apa kedana. Kita tu kafir. Kafir pula, fakir. Masalah sebut. Nah, fakir, kafir lah. Fakir miskin kita tu. Nah, fakir miskin maknanya kosong, apa pun tak ada. Itu kita. Kan? Lepas tu, yang ni yang boleh ada motor, ada kereta, siapa bagi? Allah. Bila nampak Allah, dia nampak dia. Ni usaha saya kerja. Hang boleh kerja, siapa bagi boleh kerja? Allah juga. Kan? Allah, semua Allah. Tak, dia nampak dia. Saya boleh kerja ni sebab saya belajar pandai, saya belajar tinggi sampai degree. Hang boleh pandai, siapa bagi pandai? Tak, saya telan buku, dia kata. Tak kira lah. Nak jawab aja dia. Dia nampak dia. Tu. Bahaya ni. Lepas tu kita nak kena betulkan masyarakat kita, khususnya anak-anak kita lah. Anak kita, biar
nak belajar tinggi mana pun, tapi selalu nasihat mereka ni. Ni kita berada di akhir zaman ni bahaya sangat. Nasihatlah keluarga-keluarga kita, adik-beradik kita, ke siapa-siapa lah yang dekat dengan kita, yang kita mampu, cakap tegurlah bahawa ingat semua ni datang daripada Allah. Semua milik Allah, bukan milik kita. Ada Allah uji tu banjir, kan? Uji banjir. Nah, kalau iman tak kuat, lemah, naya dia, kan? Siapa sangka yang rumah dia akan kena air banjir? Dia pun tak pernah sangka. Mereka tu tak pernah sangka. Kena pula kadang-kadang kawasan tu tak biasa banjir, tiba-tiba banjir. Dia tak pernah sangka. Kalau dia sangka, lama dah dia bawa lari rumah dia. Nah, tak yang kata rumah, kereta tak sempat bawa lari. Tak sangka, tahu-tahu air datang habis. Dia tak kita macam ni. Kita duduk rumah kita tak? Kita duduk rumah kita. Selama ni kita duduk selesa. Kita pernah sangka ke satu hari nanti rumah tu tak ada? Macam tu mereka tu, kan? Mereka duduk selesa elok, tiba-tiba Allah bagi sekelip mata je, yang tinggal tangga, rumah tak ada. Kalau hati ni tak kuat iman dia, meronta, jerit dah, maki habis lah, macam-macam, tak boleh terima takdir, qadar dan qadar Allah. Kalau ada orang mengaji, ada ilmu, kalau tak banyak sekalipun, tapi fahamlah sikit-sikit mengaji agama ni, akhirnya dia kata, nak mula, nak buat macam mana? Allah ambil balik, Allah bagi aku duduk rumah ni berapa tahun, sekarang dia nak ambil balik. Mungkinlah ada hikmah dia, nak ganti yang lebih baik ke, kita tak tahu. Serah pada Allah. Sebab itu Allah yang punya. Itu Allah yang punya. Macam saya kata contoh, saya nak pergi umrah ni contoh. Jadi takut kereta tu tak jalan, kan nanti kan orang cakap apa, enjin dia ni pula tak start dah. Kena bagi panas, bagi jalan sikit lah. Ada orang kata kalau kereta lama tak jalan, takut brake melekat, sebab lama sangat. Kita pun serah kunci kat kawan. Kata dah, buat pusing-pusing lah kereta aku, lebih kurang 2 hari sekali ke apa, kena hampir nak pergi kedai, nak bagi boleh panas enjin tu. Aku takut lagi aku tinggal lama lagi, kereta tu jam ke apa masalah lagi, susah pula, kan? Dia pun terima kasih lah. Kena pula kereta yang kawan tu bagi ni, nak kereta mahal, BMW 7 Series. Nak sebut membayar kan? Tengok dia gaya. Nah, kawan tu kata pusing-pusing lah 2 hari sekali, dia 2 kali sehari. Dan kereta mahal. Kalau kancil tak pusing lah tu. Nah, pusing habis. Tak pakai aircon, buka tingkap. Sebab kalau tuk tingkap orang tak nampak muka. Duk letak tangan situ. Tunjuk habis, pusing habis. Habis orang dia bagi salam. Kalau tak bagi salam orang tak kenal, orang tak nampak. Habis tegur. Habis dah berapa 2 minggu 3 minggu, kawan tu pun balik pada umrah. Minta alik kunci. Mana boleh? Mana boleh? Aku jaga kereta ni tak, aku basuh tiap-tiap hari. Lantak hang basuh tak basuh, kereta siapa punya? Nampak? Tak boleh, tak nak bagi. Nampak? Cabut sporim tu hentak atas kepala dia. Mana boleh? Dah tuan dia nak ambil balik, bagilah. Sedap macam mana pun, best macam mana pun, tu ada tuannya, pemilik asalnya. Pemilik asal kita Allah. Hebat macam mana, best macam mana pun hidup kita, kita rasa rumah kita sonok ke apa ke, semuanya ini milik Allah. Bila Allah ambil balik, serah. Tu namanya kenal Allah. Tu baru kata kenal Allah. Tu yang disebut sebagai nama yang khas dan makna yang khas. Makna khas, makna Allah, tak ada siapa boleh pandai-pandai nak bagi makna. Nabi sendiri pun tak memaknakan. Cuma ada dikupas oleh ulama ahli bahasa. Itu pun bukan kupas nama Allah sebenarnya, dia kupas lafaz sahaja. Tapi itu ilmu mereka lah yang tinggi, kita tak payah masuk lah. Tapi nak ceritanya, orang tanya apa makna Allah, wallahu a'lam. Cakap kita tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Tapi kita ni setengah orang ni, bila kita jawab itu, hang ngaji tak habis ni. Dia buat pelikih kita. Lepas tu kalau hang ngaji habis macam mana? Tu tak boleh cerita, rahsia. Tak payah layan orang macam tu, ngarut. Ambil ilmu pelik-pelik apa tak payah. Kita ambil ilmu yang umum macam ni sudah. Mengaji, biar mengaji secara terbuka, masjid, surau, ustaz-ustaz apa semua tu. Kadang kalau ustaz tu salah, dipantau di Jabatan Agama. Tapi jenis ngaji nyorok ni, dia kata kena buat beg plastik, awak nak simpan slipper.
Tiba tak boleh letak luar, nanti kantoi, dia kata. Parking jauh, parking. Sampai dia kata, tahu tak, ilmu kita mengaji ni, cicak kalau dengar baru masuk syurga. Pula dah kan? Ada seorang tu kita jumpa, dia kata macam mana? Dia kata ilmu ni Saidina Bakar pun tak tahu, dia kata. Pelik sungguh. Saidina Bakar tak tahu, dia tahu. Mabuk ketum ke benda? Nah, Saidina Bakar makam di sebelah makam Rasulullah. Makam dia tu tak tahu lagi kat mana. Kan? Lepas tu jangan ikut jenis yang ngarut-ngarut pelik-pelik ni, jangan ikut. Kita mengaji yang biasa-biasa sudah. Kadang orang kita ni dia tak suka biasa-biasa, dia nak pelik-pelik. Dia tak nak zikir-zikir biasa lepas mayang 33 ni, subhanallah, subhanallah. Dia nak zikir jenis cocok langit ni. Dia kata ni bau power. Ni bau nak terbang, dia kata. Terbang kamu. Kan? Aduh, habis tak mau. Jadi rosak-rosak gitu. Jadi nama Allah wallahu a'lam, serah pada Allah, kita tak tahu. Jangan pandai-pandai pula. Dia kata tengok macam bentuk unta tu kan. Jangan ngarut aduh. Tak ada. Kan? Hanya Allah saja yang tahu. Selesai. Lepas tu kita pergi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ni pula makna dia terjemah dia sebenarnya begini. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim asal daripada perkataan yang sama, asal-asalnya, asal usul dia, iaitu rahima, rahamim. Kemudian dipecahkan, jadilah satu namanya Ar-Rahman, satu lagi namanya Ar-Rahim. Dua-dua nama Allah. Kenapa dipecah dua? Kerana ada makna tersirat di sebaliknya. Apa dia? Jadi Ar-Rahman itu bahasa Arab, diterjemah ke dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, iaitu dengan makna Maha Pemurah. Maha Pemurah. Kata Syekh Ahmad As-Sawi, Ar-Rahimul Mun'imu bijalailin ni'am. Nah, Ar-Rahman itu ialah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang jalal, yakni nikmat-nikmat yang besar-besar, nikmat yang asas-asas. Contoh asas-asas makhluk. Apa nikmat dia? Nikmat bernapas. Dan sebab itulah kata ulama, nikmat pemurahnya Allah ini jatuh atas semua sekali. Maksud semua, tak ada siapa terkecuali. Hatta sekalipun dia orang jahat. Tak payah kata jahat biasa, kafir pula tu. Bukan cakap kafir biasa, kafir bunuh orang Islam, bunuh Nabi, bunuh Rasul, tetap Allah Maha Pemurah ke atasnya. Dalil, dia boleh hidup tu siapa bagi hidup? Allah bagi hidup tu. Abu Jahal jahat, Abu Jahal lawan Nabi. Tapi Abu Jahal makan nak roti. Masa dia hidup tu dia makan nak makan makanan tak kat sana. Makanan siapa bagi rezeki makan tu? Allah. Jadi tu sebut sebagai jalailun ni'am. Nikmat yang besar-besar, yang asas-asas. Semua orang dapat asas ni. Makan, minum. Orang kafir pun dapat makan, minum. Malah kadang-kadang lagi banyak dia makan. Tu semua dipanggil jalailun ni'am. Tu tak apa, tak heran tu. Dan kata ulama, bangsanya itu ialah bangsa dunia. Makna bangsa dunia, tempat nikmat ni dirasai di dunia. Dunia Allah bagi siapa saja. Allah bagi siapa saja. Walaupun dia beriman ke tak beriman, Allah bagi. Sebab tu keluar pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat hasil. Siapa sini tak kira siapa. Beriman berusaha dapat hasil. Orang kafir berusaha pun dapat hasil juga. Tak ada orang beriman tanam sayur jadi, orang kafir tanam sayur tak jadi. Tak jadi juga kalau dia tanam betul. Tak kira siapa, sebab dunia. Lepas tu timbul persoalan, kenapa Allah buat macam tu? Kalau macam tu, sama je lah orang beriman dengan orang kafir. Kenapa orang kafir pun Allah bagi kat nikmat? Jawapan dia, kerana barang dunia ini barang tak ada nilai di sisi Allah. Barang tu ada nilai sisi kita, sisi makhluk ada nilai. Tapi tapi di sisi Allah tak ada nilai. Kerana kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah, nescaya setitik air pun Allah takkan bagi kepada orang kafir untuk minum. Takkan bagi kalau ada nilai. Tak ada nilai. Bila tak ada nilai, ikut sukamu lah nak ambil banyak-banyak. Mu nak berlambak-lambak, nak rumah besar-besar, ambil. Mu nak kereta banyak-banyak, dah macam kedai kereta. Ingatkan kedai kereta tak kereta dia. Bersusun-susun kenderaan dia. Ambil lah, nak kumpul banyak ni. Ambil, sebab barang tak ada nilai. Memang betul tak ada nilai. Kita beli mahal, jual balik boleh dapat dah harga tu. Dapat dah. Dia susut nilai ni. Jatuh. Belilah apa pun.
Beli baju lusuh. Kan? Baju mahal mana pun lusuh. Nah, semuanya barang tu barang tak ada nilai. Makanan lagi lah. Makanan tu, kek tu dihias cantik-cantik dengan warna-warni, dia ada corak bunga lah apa semua. Lah kali bila dia masa dia buat, warna macam-macam. Macam-macam warna ada. Lepas kita makan, dia keluar berapa warna? Satu warna je. Nah, tak payah kata kek. Kawan kita makan lain-lain. Yang seorang makan nasi lemak, seorang makan roti canai. Nah, lepas tu dua-dua sakit perut. Nah, gigi tandas. Tapi bukan sekali lah, sebelah-sebelah. Papa berak, dia tanya kawan dia sebelah, mak, hang keluar macam mana? Warna apa? Dia kata coklat. Sama aku. Macam mana sama? Kan aku nasi lemak, hang roti canai. Tak kira. Itulah hakikatnya. Itulah barang hakikat dunia. Itu kata Nabi, dunia ini umpama bangkai. Tak ada apa pun masuk bangkai, mana ada nilai. Yang batu yang kita pulun sangat dengan dunia ni, kenapa? Bodoh lah namanya. Orang kafir pulun dunia tak pelik, sebab dia bukan mengaji. Nah, kita mengaji. Maka bila mengaji, dunia ni ala kadar sudah. Bukan suruh tolak dunia, dah, jangan tolak. Kan? Sehari pakat masing-masing tidur surau semua. Jual habis rumah-rumah. Nampak? Daripada jual baik bagi saya. Nampak? Tapi nak ceritanya, jangan pulun. Biasa-biasa sudahlah. Kita kerja siang malam, kerja pagi sampai petang pagi. Okey dah. Ini sampai overtime, sampai tengah malam kerja lagi. Shift tu lain cerita. Sebab memang jadual dia macam tu. Dah ni kerja cukup masa dah, tambah lagi, tu panggil overtime. Tu panggil over melampau. Nah, tak cukup-cukup nak lagi sampai habis kuliah tak dapat pergi. Solat jemaah tak dapat pergi. Kan? Tahu mati. Tanya, siapa dia ni? Dah dia duduk taman ni. Tak pernah nampak pun. Ada dia duduk situ. Lah, baru mati kan lama dah mati. Apa tu? Sampai orang tak kenal. Tak pernah nampak muka. Apa sampai jadi macam tu? Kau pejabat nampak saja muka dia. Pejabat 4 kilo boleh sampai. Jam-jam pun sampai. Nak surau masjid dia 4 langkah ke? Tak boleh sampai. Lah, betul macam mana? Nah, kalau macam tu Allah masukkan dalam neraka, layak tak layak? Tanya sendirilah. Layak adalah, kan? Sebab apa? Sebab dunia hang boleh pulun. Kenapa akhirat hang tak boleh nak pulun? Itu maksud dia. Bukan salah ke pulun dunia. Tu kalau hang pulun dunia, akhirat lagi pulun. Tu tak apa. Tu maksud dia. Jadi barang dunia barang tak ada nilai. Jadi ikut sukalah. Sebab tu tak pelik lah orang kafir pun Allah bagi kaya raya. Tak payah heran lah. Tak payah kita cemburu lah. Sebab barang tu barang tak ada nilai. Kan? Barang tak ada nilai. Nak heran apa? Macam ayah kita bagi surat khabar lama kat adik kita. Nimbun ni surat khabar lama. Dia nak main buat roket. Nak buat sampan. Ayah pun bagi timbun. Kita jealous. Bodoh tak bodoh? Apa ni ayah ni bagi surat khabar lama banyak-banyak kat adik saya. Lah nak juga surat khabar lama. Bodoh lah ni. Surat khabar lama tak ada nilai. Adik hang nak buat main je. Ada apa dah? Kan? Lepas tu kita tak payah jealous bahagian dunia. Yang nak jealous ni bahagian akhirat. Kawan kita boleh bangkit tahajud. Solat subuh jemaah dia tak pernah tinggal tu. Itu patut kita bahagian cemburu. Kenapa dia boleh buat? Kenapa aku tak boleh buat? Tu patut yang tu cemburu. Ni dah dia keluar kereta baru X70. Dia apilah kawan tu keluar kereta baru. Kan? Tak payah heran lah. Dah apalah rezeki dia. Kan? Tapi bukan itu kita nak bersaing. Bukan masalah tu kita nak bersaing. Yang nak bersaing ni masalah akhirat. Masalah akhirat kita nak bersaing. Baik, itu makna Ar-Rahman. Selesai. Jadi Ar-Rahman itu khas pada nama, kata ulama. Maksud khas pada nama, tak boleh pakai nama Ar-Rahman. Nama Rahman ni tak boleh pakai, melainkan dilapik atau disandar dengan Abdul Rahman. Itu boleh. Rahman saja tak boleh. Hukumnya haram, tak boleh. Dia adalah panjang huraian dia kenapa tak boleh tu. Kita ambil hukum teruslah. Kata ulama kata tak boleh, tak boleh. Jadi tak boleh. Kalau nak buh tak, kena buh Abdul kat depan. Abdul Rahman. Tak apa. Abdul tu maknanya hamba. Ar-Rahman tu Allah. Jadi Abdul Rahman, hamba Allah atau hamba Ar-Rahman. Betul lah. Hamba Allah lah tu. Hamba Allah tak apa dah. Baik. Kemudian yang terakhir, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni pula terbalik. Kata ulama, dia umum pada nama, khas pada makna. Umum pada nama maksudnya
Nama Rahim tu siapa-siapa boleh pakai. Boleh pula. Berbeza dengan Rahman tadi. Rahman tak boleh pakai, hanya Allah je. Tapi Rahim boleh. Nak pakai nama Rahim boleh. Kan ada orang nama Rahim, Rahim No. Tak ingat lu. Baik, Rahim apa, Rahim Ma'ruf. Ada macam nama orang nama Rahim, tak apa, boleh. Walaupun dia tak lapik atau dia tak sandar dengan Abdul, boleh, tak ada masalah. Ulama kata boleh, ulama membenarkan. Boleh. Tapi pada maknanya pula, makna Rahim ni diterjemah dalam bahasa Melayu maknanya sayang, maha mengasihani atau maha penyayang. Jadi sayang ni dia adalah khusus, bukan umum. Tadi Rahman, pemurah Allah, umum. Maksud umum, habis semua kena pemurah Allah. Siapa-siapa pun dapat. Kafir pun dapat, jahat pun dapat. Tapi main dengan sayang, sayang tertentu sahaja. Tak semua Allah sayang. Siapa yang Allah sayang? Orang yang beriman. Itu saja yang Allah sayang. Tanda Allah sayang kat dia, itulah Allah bagi dia iman. Iman ni bukan boleh kita usahakan. Iman ni anugerah. Sebab tu tak ada orang sebut dakwah iman, tak ada. Orang sebut dakwah Islam. Islam boleh kita dakwahkan, kita ajar orang tentang Islam. Tapi nak main dengan iman, itu kurniaan Allah. Suruh orang semayang, boleh semayang. Tapi nak hati tu percaya dengan Allah, bukan senang. Kita boleh tarbiyah ginilah ngajar. Tapi terpulang masing-masing enggak. Nak beriman tak beriman pada Allah. Nak makna-makna iman ni maknanya percaya, yakin. Dia nak yakin tak yakin pada Allah. Kadang-kadang yakin tapi yakin suku-suku. Separuh-separuh yakin. Aku ni yakin tapi ada tapi. Itu masalah juga. Macam mana iman kamu pada Allah. Bila sebut beriman, mana kita yakin lah. Kita terima. Kan? Apa saja yang Allah telah tetapkan ke atas kita. Itu makna dia. Kan? Jadi maknanya sayang ni pula, kasih ni pula, atau rahim ni, kata ulama, bangsanya bangsa akhirat. Masuk bangsa akhirat, dunia tak nampak lagi lah. Dunia nampak begini je lah. Tapi orang sama je orang beriman dengan orang kafir. Nampak dia susah agak, iman-iman pun susah agak. Memanglah Allah belum tunjuk lagi. Mana Allah nak tunjuk? Akhirat Allah tunjuk betapa Allah kasih dan sayang ni pada orang beriman. Allah tak bagi setitik api pun neraka sentuh badannya. Allah masukkan dia dalam syurga, tempat yang terbaik. Macam-macam ada dalam tu. Minta apa. Kadang dan minta dapat dah. Nak punya hebat dalam syurga. Hari ni kita terliur dengan tengok barang-barang hebat-hebat, rumah, kereta mahal-mahal. Sana lebih daripada kereta tu. Lebih dahsyat daripada tu lagi. Macam-macam. Atau ada satu orang ni masa ngaji pondok. Budak ni kelakar sikit lah. Dia tanya Tok Guru. Dah kata Tok Guru kata apa-apa boleh minta dalam syurga. Jadi dia tanya, Tok Guru, saya ni tak pernah lah naik kapal terbang. Sebab dia orang susah. Jadi saya kalau dapat masuk syurga, saya teringin nak naik kapal terbang, boleh tak? Soalan dia. Nampak? Tu kata boleh. Tak ada masalah, boleh naik kapal terbang. Lepas tu dia tanya pula lagi. Tok Guru, kalau naik kapal terbang tu, saya teringin rasa ke macam mana kapal terbang tu jatuh. Boleh tak minta dalam syurga tu kapal terbang tu jatuh pula? Boleh. Tapi tak sakit, kata Tok Guru. Nak ceritanya, mintalah, nak minta terbalik, tunggang terbalik ke tak. Tapi dia punya semua jadi seronok. Dalam syurga tak ada sedih dah. Semua seronok, gelak aja. Kan? Sebab tu kata ulama, dunia ibarat penjara bagi orang beriman, kerana syurgalah tempatnya. Nanti di hari akhirat. Tak apa, kita susah sikit dunia ni, tak apa. Kan? Kita berjuang, lepas tu ada orang hentam. Betul itu. Kalau berjuang tapi tak ada apa, tu cek balik tu, takut perjuangan tu tak kena. Jalannya tu salah, uslubnya tu tak kena. Tapi kalau kita berjuang, lepas tu ada musuh, maknanya betul lah tu jalan tu. Sebab Nabi-Nabi berjuang, semua ada musuh. Kan? Dia mesti ada lawan dia. Jadi kita begitu. Jadi kita ubat hati kita. Kita tengok, kalau yang lawan kita tu orang kafir yang benci pada Islam, orang munafik yang benci pada Islam, makna jalan kita jalan betul. Tapi kalau kita duk berjuang tu, tiba-tiba yang hentam kita tu ulama-ulama, tok-tok guru, itu makna jalan kita yang tak betul. Sebab apa orang-orang baik lawan kita pula? Makna kita lah yang salah. Tapi kalau orang yang tak senonoh yang serang kita, geng tak pakai tudung kutuk kita, tak payah sedih lah. Makna jalan kamu tu betul lah tu, kamu berjuang tu betul. Teruskanlah perjuangan tu. Patutnya cemuhan dan kritikan mereka menjadi sebagai satu batu loncatan untuk kamu terus lagi ke hadapan.
Sebab itu sebagai satu tanda yang Allah berikan pada kamu bahawa jalan kamu tu betul. Allah nak bagi tahu kita, ni jalan kamu ni betul. Sebab tu aku hantar musuh-musuh yang benci pada Islam nak serang kamu. Jadi kamu teruskan buat perjuangan kamu. Gitu. Lepas tu tak payah risaulah. Ni kadang-kadang jaga masjid surau, lepas tu ngadu-ngadu. Ustaz payah Ustaz, masjid kita ni gini. Memang benda payah, perjuangan tu payah. Perjuangan bukan senang. Allah boleh buat senang, tapi Allah nak tengok pengorbanan kita. Allah boleh, dia lala ni juga Allah boleh bagi Islam menang terus. Kafir semua habis, kalah, mati habis semua. Allah boleh buat. Tapi mana pengorbanan kita? Allah nak tengok pengorbanan. Kerana pengorbanan itulah dalamnya ada kasih sayang. Macam kita sayang dengan mak ayah kita, kita sampai kata aku sanggup korban apa saja untuk dia. Aku tak makan, tak apa, janji mak aku makan. Sebab apa kita boleh korban dia tu? Sebab sayang. Jadi kalau betul kamu sayang pada Allah dan Rasulullah, kamu sanggup berkorban apa saja untuk Allah dan Rasulullah. Mana korbannya? Buktikan. Allah hantarkan bintangan dan ujian, kamu sanggup redahi ujian tersebut. Kamu sanggup lawan ujian tersebut. Kerana kamu sanggup, kerana kamu kasih pada Allah, kamu buktikan kamu boleh berkorban. Hatta nyawa sekalipun kamu sanggup korban untuk agama Allah. Itu baru terbukti sayang. Kalau terbukti dah sayang tu, Allah terlebih lagi sayang. Suatu yang gugur syahid, tak payah banyak cakap dah, bi ghairi hisab. Lalu titian sirap sempatas kilat, masuk terus dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia dah buktikan bahawa dia benar-benar sayang pada Allah dan Rasul, sampai nyawanya pun dia sanggup gadaikan demi agama ni. Lepas tu nak tanya apa lagi? Tu hebat. Lepas tu ini yang kita nak tanamkan, khususnya kepada anak-anak muda kita. Hari tengok tuan-tuan, tengoklah anak muda Islam hari ni sibuk buat benda apa? PUBG, TikTok. Kalau TikTok tu buat benda baik tak apa. Ini yang bukan merepek aja. Joget lah, apalah, macam-macam ngarut hari ni. Dan siapa yang nak perjuangkan Islam? Siapa nak pertahankan Islam? Sebab dalam hati mereka tidak ditanam cinta dan sayang pada Islam. Dia buat apa-apa pun mulanya dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang, mahabbah. Tapi benda ni tak diterapkan dalam hati mereka. Yang diterapkan dalam hati mereka, cinta pada dunia, kasih pada dunia. Kadang-kadang silap kita ibu bapa kak. Hantar anak ngaji sekolah, anak-anak tu tanya, Ya, kenapa adik kena pergi sekolah? Kenapa adik kena belajar sampai dapat A? Kadang kita pun ajar anak kita, supaya nanti besar, adik boleh dapat kerja jawatan besar, gaji besar, rumah besar, kereta besar, bini pun besar. Tu kita ajar dia supaya membesarkan dunia. Memanglah dia besarkan dunia. Semua nak besar, rumah besar, kita tanamkan dunia tu besar. Kenapa kita tak sebut Allah yang maha besar? Kenapa adik kena ngaji sekolah, kena pandai? Supaya adik jadi seorang Islam yang hebat satu hari nanti. Jadi seorang Islam yang mengharumkan nama Islam, yang menegakkan hukum Allah dengan jawatan adik tu. Adik pegang jawatan tinggi tak apa, tapi dengan jawatan tu tujuan untuk menegakkan hukum Allah. Cakap begitu, ajar begitu, supaya apa saja dibuat matlamatnya agama, matlamatnya Islam, matlamatnya Allah. InsyaAllah. Itu kata berkat tadi tu. Jadi dan berkat. Ini tak jadi saja, berkat tak ada. Ni yang banyak berlaku. Jadi, tapi tak ada berkatnya. Tak dapat nak menolong agamanya sendiri. Jawatan hebat-hebat, tapi tak boleh nak menegakkan hukum Allah, tak boleh nak mempertahankan hukum Allah. Kita ni, dalam negara kita ni, daripada dulu lagi, pemimpin-pemimpin kita kebanyakannya Melayu Islam. Daripada dulu sampailah ni, kebanyakan Melayu Islam. Tapi kenapa masih lagi undang-undang Islam, hukum Islam, cara Islam masih lagi tak dapat nak dimartabatkan? Kok mana yang tak kena? Bukan tak kena pada orang kafir tu, tapi tak kena hati sendiri tu. Hati tu sendiri tak nak bawa atas nama Islam, nak bawa atas nama dunianya, pangkatnya, jawatannya. Itu yang dikejarkan. Maka itulah yang kamu akan dapat. Maka tak jadi berkat lah. Tak jadi berkat lah. Kalau ikut sumber ekonomi kita lah, antara negara kaya, apa tak ada? Minyak ada, getah ada, sawit ada, macam-macam ada. Tapi kita hidup melarat macam ni kak, susah juga. Sebab apa? Jadi tak berkat. Sebab tak berkat. Bila tak berkat, walaupun kuantiti nampak banyak, tapi jadi serba tak cukup. Ini yang banyak. Kadang-kadang kita sendiri pun macam tu. Duit gaji kita banyak, ribu-ribu ringgit, tapi manjang tak cukup aja.
Makan tak cukup ni, tak cukup. Sebab apa? Sebab tak berkat. Tu kita takut. Sebab tu itulah pentingnya barakah. Orang kalau berkat, sikit je kuantiti, tapi cukup. Kadang-kadang kerja gad je, gaji 7-800 je. Sikit je gaji dia. Cukup pula. Tak kata dia makan seorang. Satu family dia boleh buat makan. Macam contoh lah, nenek moyang kita dulu, tok-tok kita dulu, ayah-ayah kita dulu. Duduk kat kampung. Bukan kerja jawatan tinggi, kerja toreh getah. Toreh getah lah, kerja-kerja kampung. Nampak? Anak kat 12 orang anak. Kenyang menyanda makan 12. 12 tu baru bini pertama, bini kedua 12 lagi, 24 semua. Ikan seekor boleh kongsi 8 orang. Steady je. Hari ni kita ikan seekor pun berebut tak cukup lah, apalah. Sebab apa? Sifat qanaah dah mula cabut. Sifat reda, sifat terima apa yang Allah bagi, tak ada dah. Hari ni jenis nak meminta-minta barang dunia, tak nak syukur pada barang dunia. Ni yang kita kalau boleh dalam suasana hidup macam ni, kita hidupkan balik suasana lama. Tapi payahlah, kita kena mujahadah. Orang lain duk sibuk kerja dunia, kita duk sibuk kerja akhirat, tak kerja dunia. Payah. Cakap senang, tapi nak buat ni. Sebab kita melawan arus. Tapi kalau nak berjaya, inilah. Sebab tu namanya perjuangan. Tu namanya berjuang. Juang ni maknanya melintang. Ada cabaran, itu baru juang. Air sungai turun daripada bukit turun bawah, kita daripada bawah bukit nak naik atas, baru orang panggil berjuang. Ni dah air sungai turun dengan dia pun turun, tu bukan berjuang. Tu berseronok, turun. Tu seronok. Seronok tak pergi naik atas, duduk bawah. Nak berjuang ni kita nak naik atas, tapi rintangannya banyak. Tak apa, sabarlah. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak kupasan Bismillahirrahmanirrahim, yang moga-moga bila kita faham kalimah ni, kita amalkan dalam kehidupan kita. Moga-moga hidup kita diberkati Allah, jadi barakah hidup. Kita pergi kerja, amal selalu baca bismillah. Buat apa pun, asal benda baik, baca bismillah. Tapi benda tak baik, janganlah baca bismillah. Contoh benda seokok. Ni seokok, jangan baca bismillah ni. Bismillah. Lepas tu alhamdulillah. Tak kena lah. Tak kena. Ni untuk kebaikan-kebaikan sahaja. Kita pergi kerja, meniaga ke, masak ke, apa ke, baca bismillah. Moga-moga dengan bacaan itu dia jadi berkat. Bila berkat, yang sempit terasa lapang. Nak terasa bahagia, terasa tenang. Sebenarnya yang mahalnya ketenangan, sakinah. Sebab ketenangan tak boleh dibeli. Duit banyak mana juta pun, pergilah beli ketenangan, tak dapat dia. Tak boleh. Ketenangan tu anugerah daripada Allah bila kita rapat hubungan kita dengan Allah, insya-Allah. Jadi kita berhenti takat ni lah. Pukul 9 dah, patut muka lain macam. Tak apalah, bahagian ilmu agama lebih sikit, tak apa. Bahagian dunia boleh lama-lama. Baik, jadi kita berhenti sini dan kita akan sambung. Kuliah akan datang, tandalah nanti tanya bismillah lagi. Sampai 2023 duduk bismillah tu. Jadi bismillah habis dah malam ni. Bismillah habis dah. Lepas ni kita nak masuk alhamdulillahillazi tafarda bil wahdaniyah. Ayat bawah dia tu, dalam kitab kita tu. Kita akan syarah seterusnya pula. Boleh tak? Jadi cukuplah sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, dan moga-moga keyakinan kita kepada Allah semakin bertambah dan semakin meningkat. Maka pertambahan itulah yang kita harapkan barakah daripada Allah, dan akhirnya Allah selamatkan kita daripada dibakar dalam api neraka dan ditempatkan di tempat yang mulia, yakni syurganya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allahu akbar.